Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Amira Wahidah binti Adnan dari SK Kompleks Rantau Abang Dungun Terengganu di bawah kategori pertandingan individu sekolah rendah akan membentangkan tajuk inovasi saya iaitu MAPIR, Aplikasi Mudah Alih Pendidikan Islam. MAPIR adalah singkatan kepada Mobile Apps Pendidikan Islam Rendah. Ia dibangunkan bertujuan membantu murid menjalani pembelajaran secara bersemuka maupun secara pembelajaran di rumah susulan penularan wabak COVID-19. Murid mempunyai peranti mudah alih sama ada milik sendiri maupun milik ahli keluarga. Walau bagaimanapun, mereka menghadapi pelbagai situasi untuk mendapatkan nota dan isi kandungan pembelajaran mengikut keadaan peranti. Ada murid yang mempunyai kelajuan internet yang tinggi dan mereka boleh mencapai pautan YouTube yang disediakan. Ada juga murid yang tidak dapat membuka pautan YouTube dan hanya boleh mencapai fail berbentuk PDF. Malahan, ada kalangan murid yang hanya boleh belajar dengan hanya berpandukan nota bergambar yang disediakan oleh guru. Oleh itu, aplikasi mudah alih ini iaitu berbentuk teknologi digital dibangunkan untuk mata pelajaran pendidikan Islam yang boleh menyelesaikan ketiga-tiga masalah di atas. Menariknya, aplikasi ini merangkumi kurikulum pendidikan Islam dan program Jekov serta beberapa aplikasi menarik seperti kaligrafi Kaliprohad, Anyflix, video YouTube, Padlet, Mentimeter dan pelbagai gamifikasi interaktif seperti kaligrafi Kaliprohad, Anyflix, Jewel of Wisdom, Stellar Speller, Proof dan Class Toolnet. Manakala Padlet bertindak sebagai pengumpulan hasil kerja murid secara atas talian maupun secara bersemuka. MAPIR dapat diakses melalui pautan link, imbas kod QR dan imbas kod Zapar iaitu Augmented Reality. Satu soal selidik telah dijalankan terhadap 32 orang murid tahun 5 di SK Kompleks Rantau Abang. Data menunjukkan bahawa murid mudah untuk menjalani PDPC maupun PDPR. Menggunakan aplikasi MAPIR ini secara berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran diharapkan dapat membantu ibu bapa mengajar anak-anak di rumah selain membantu guru, pihak sekolah dan KPM dalam mengakulturasi pendidikan berasaskan teknologi digital dengan selaras dengan revolusi industri 4.0. Ini adalah 4 objektif inovasi iaitu pertama, memudahkan guru untuk mengajar pendidikan Islam walau di mana sahaja mereka berada dengan hanya membawa peranti mudah alih. Kedua, mendedahkan pelbagai aplikasi menarik yang boleh digunakan oleh guru dan murid di dalam PDPC maupun PDPR. Ketiga, meningkatkan kemahiran murid serta mengakulturasikan teknologi digital dengan pembelajaran selaras dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Yang keempat, sebagai one-stop center untuk murid mengakses bahan PDP terutamanya ketika murid melaksanakan PDPR di rumah mengikut kesesuaian peranti mereka. Sasaran inovasi ini adalah yang pertama, guru pendidikan Islam, kedua, murid sekolah rendah dan yang ketiga, graduan IPG Pendidikan Islam. Latar belakang iaitu kronologi penciptaan MAPIR. Pada tahun 2018, MAPIR menggunakan platform iaitu pelantar One Bistari Net untuk PDPC. Pada tahun 2019, proses pemindahan bahan daripada One Bistari Net Frog VLE ke platform Google. Pada tahun 2020, pembinaan bahan tahun 1 iaitu proses pembinaan MAPIR masih di peringkat awal iaitu hanya menggunakan aplikasi seperti Anyflix, PDF dan gamifikasi interaktif. 2021 iaitu pembinaan bahan PDP tahun 5 dan 6. Pembinaan bahan ini menambah baik bahan aplikasi menambah baik bahan dan aplikasi lain seperti YouTube, nota PDF dan nota bergambar mengikut demografik murid. Penyataan masalah. Pertama, murid menghadapi masalah untuk mendapatkan nota pembelajaran terutamanya ketika PDPR. Kedua, peranti murid yang pelbagai. Keadaan seperti tidak dapat menonton YouTube pengajaran. Storan telefon penuh menyukarkan murid untuk melaksanakan pembelajaran. Ketiga, murid kurang didedahkan
dengan kemahiran menggunakan teknologi digital secara meluas. Bahan yang digunakan untuk menghasilkan inovasi ini iaitu yang pertama data studio, kedua Calligraphy, ketiga New Google Site, keempat Google Sheet, Mentimeter, yang kelima, yang keenam Padlet, yang ketujuh ProProof, yang ke-8 Zeparcode, yang ke-9 YouTube, ke-10 iaitu berbentuk gamifikasi, Class Toolnet, 11 Jewel of Wisdom dan Stellar Speller. Wah, ada 11, ada 12 aplikasi yang terdapat di dalam Mapil. Ini adalah cara menggunakan Mapil yang saya gunakan ketika waktu PDPR ya, yang lalu. Sudah. Okey, link ada dekat ruangan chat. Saya memberikan link pada ruangan chat tadi. Malaysia. Okey, bagus. Perdana Menteri Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang kedua sebelah dia, siapa dia? Pembelajaran secara Benar tak tahu dah ni. Saya tanya. Dia di Pertuan Agong. Nanti kat paparan telefon nanti insya-Allah nampak satu muka telefon tu. Muka telefon ke muka chat ke. Okey. Ambil dekat gamifikasi pendidikan Islami, tekan titik. Okey, nampak tak? Murid juga boleh buat simulasi ini di rumah. Ini adalah permainan. Ada dia tulis himpunan himpunan gamifikasi ya. Okey, seterusnya iaitu penggunaan Mapil dalam kalangan murid. Yang pertama, murid ini menggunakan telefonnya untuk melihat apa dia konten yang terdapat di dalam Mapil. Yang kedua, iaitu murid yang kedua ni adalah melihat butang-butang yang terdapat di dalam Mapil, iaitu 7 butang, iaitu Al-Quran, hadis, akidah, ibadah, sirah dan juga akhlak. Jadi saya bagi arahan murid akan tekan butang yang disediakan mengikut tema ataupun bidang apa yang saya ajar pada hari tersebut. Okey, gambar yang ketiga iaitu murid bermain satu gamifikasi interaktif sangat menarik, iaitu Jewel of Wisdom. Okay, untuk pengetahuan, Jewel of Wisdom ni adalah seakan-akan permainan Candy Crush yang pernah menjadi fenomena lah. Okay, jadi saya menerapkan elemen tersebut di dalam PDPC saya. Okay, ini adalah cara saya merekod murid, bacaan murid secara digital. Itu murid akan masukkan, kalau murid ada masalah saya akan tolong masukkan dan murid dia masukkan sendirilah bahan bacaan dia. Okay, saya mendengar dan kemudian saya akan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, seterusnya ini adalah Mapil yang saya menggunakan 3 peranti, iaitu yang pertama menggunakan laptop, yang ini adalah menggunakan tablet. Okay, paparan dia macam tu, iaitu ni murid ni dia melihat YouTube lah untuk buat ulang kaji di sekolah. Dan ketiga ni murid menggunakan peranti mudah alih. Okey. Ini pula murid menunjukkan simulasi bagaimana dia bermain permainan gamifikasi yang terdapat di dalam Mapil tersebut ketika ketika PDPR yang lalu. Okey, dan padanan huruf lah Jawi. Permainan Jewel Wisdom ni yang seperti tahu tadi seakan-akan dengan Candy Crush. Okey, ni murid menunjukkan bagaimana dia merekodkan bacaan lah di dalam Padlet. Okey, kos penghasilan inovasi. Okey, sepanjang saya menghasilkan inovasi ini, iaitu yang pertama kosnya iaitu daftar hak cipta iaitu sebanyak RM25. Yang kedua, aplikasi Calipro Calligraphy iaitu sebanyak RM11 seumur hidup. Dan yang ketiga, Padlet Pro yang ini saya bayar secara tahunan itu sebanyak RM130. Jadi jumlah kos untuk pembinaan aplikasi ini iaitu sebanyak RM166. Okay, ini ada perbandingan sebelum dan selepas, peningkatan yang sangat baik, positif dari segi kehadiran PDPR, kemahiran ICT dan juga menghantar tugasan. Okay, ini ada keputusan soal sidik dari segi menghantar tugasan 84.4%, menggunakan aplikasi WhatsApp 1%, iaitu mendapatkan bahan PDPR dengan nota PDF 26%, iaitu 81.3%, mendapatkan bahan PDPR dengan nota bergambar iaitu sebanyak
separuh iaitu 50%. Dan yang terakhir, murid menonton YouTube untuk mendengar penerangan guru iaitu sebanyak 84.4%. Impak kepada murid, pembelajaran pendidikan Islam yang dilaksanakan sebelum aplikasi diperkenalkan kurang diminati kerana guru hanya memberi modul dan lembaran kerja untuk diselesaikan serta murid hanya perlu merujuk ke teks untuk membuat latihan. Setelah aplikasi ini diperkenalkan, murid merasa lebih bermotivasi kerana terdapat gamifikasi untuk belajar sambil bermain. Aktiviti murid juga dapat direkodkan secara maya serta penerangan guru melalui nota yang disediakan mampu untuk memberikan maklumat yang tambahan yang tidak terdapat di dalam buku teks. Ini adalah aliran inovasi iaitu ada 7 butang pendidikan Islam, boleh diakses menggunakan Zepar. Murid juga boleh bermain pelbagai gamifikasi dan serta hasil kerja murid direkodkan dalam Padlet. Okay, ini adalah antara interface Mapir. Okay, saya tunjukkan sedikit cara menggunakan Mapir. Ini saya gunakan kaedah Zepar, scan Zepar, boleh di Google Play Store. Okay, scan. Kemudian saya nampaklah ada butang Al-Quran, hadis, akidah, ibadah, sirah dan akhlak. Contohnya hadis kita nak belajar hadis. Jadi butang bukan butang hadis. Kita butang hadis. Terus dibawa kepada paparan hadis iaitu hadis lah. Iaitu ada 3 iaitu Google Meet, nota bergambar, nota PDF. Ini nota bergambar. Saya scroll dan sebagainya. Ini YouTube. Dapat diakses dengan 4 cara iaitu imbas kod QR, pautan laman sesawang mobile link yang saya berikan kepada murid di dalam grup WhatsApp, imbas kod Zepar dan juga APK iaitu memasang format mobile apps tersebut di dalam telefon. Potensi kebolehpasaran iaitu beberapa perkongsian seperti dalam YouTube, Telegram, WhatsApp dan Instagram untuk berkongsi bahan dan penggunaan Mapir. Mapir juga dalam proses untuk dimasukkan dalam Google Play Store agar dapat disebar luas kepada masyarakat dengan lebih meluas. Mapir juga telah didaftarkan hak cipta di bawah MyIPO. Ini adalah beberapa kad layar iaitu di mana pertama kali Mapir tersebut menggunakan platform Frog Valley yang telah disebarkan di dalam grup tutorial ICT. 2018 kalau tak silap. Ini adalah sebaran Mapir dalam media sosial yang dapat feedback yang bagus daripada orang awam dan juga adalah paparan Mapir, rekod bacaan dan juga aktiviti murid. Mapir juga disebarkan dalam bentuk live streaming dan yang kedua di bawah mobile apps pendidikan Islam saya telah memasukkannya di bawah PPD Kuala Terengganu dan seterusnya saya juga telah menyumbang bahan Mapir yang terdapat dalam portal e-learning Terengganu ketika PKP dan tersenarai antara carta 5 penyumbang terbanyak. Sekadar itu sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.